Islam telah membina satu tamadun dalam negara masyarakat majmuk yang ada di dalamnya masyarakat berbagai kaum dan agama, sehingga hari ini kesan bertamadun Islam itu masih wujud. Rumah-rumah ibadat orang yang bukan Islam masih ada di Egypt yang telah dibina sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Masih hadir di Indonesia, masih hadir di Pakistan, masih hadir di mana sahaja. Walaupun ramai penduduk-penduduk negara yang berkenaan menganut Islam dan mereka tidak dipaksa. Dan dilibatkan pembangunan negara semua bangsa yang menganut berbagai agama di dalam masyarakat yang dibentuk oleh Islam 1000 tahun lebih. Adapun kejatuhan umat Islam selepas umat Islam meninggalkan ajaran Islam, Barat yang telah berjaya menundukkan orang Islam di zaman kelebahan mereka telah mengambil ilmu-ilmu yang telah ditamadunkan oleh Islam ini. Maka lahirlah tamadun Barat yang kita melihat hari ini, bagaimana senjata pemusnah yang boleh membunuh manusia lebih ganas daripada binatang. Seekor binatang buas boleh membunuh paling ramai 2-4 orang, tapi dengan senjata moden berjuta manusia dalam sekelip mata. Islam yang mencipta ilmu perubatan menggunakan bahan-bahan arak, dadah dan lain-lain untuk perubatan bagi manfaat manusia. Hari ini tamadun Barat telah menjadikan bahan yang mabuk ini untuk menghilangkan akal yang mulia diberi oleh Tuhan, melahirkan jenayah dan melahirkan berbagai-bagai gejala. Kalau di Malaysia itu tiap-tiap kampung ada doktor yang cocok sendiri-sendiri di kampung. Ini tamadun Barat. Dan kita melihat tamadun Barat ini telah membawa kemusnahan kepada diri mereka sendiri. Hilangnya nilai kemanusiaan. Barangkali saudara-saudara baca dalam media Barat bagaimana hartawan jutawan menulis surat wasiat harta pada anjing, bukan kepada anak dia. Di mana pergi anak dia? Hilang institusi keluarga yang sebenarnya, hilang nilai. Hari ini seluruh dunia bercakap tentang krisis ekonomi. Krisis ekonomi. Sebenarnya sebelum krisis ekonomi ini, krisis politik, krisis moral, krisis keluarga berlaku sebelum itu. Tapi mereka tak peduli. Bila krisis ekonomi, barulah hiruk pikuk. Kerana ekonomi dijadikan asas rukun yang pertama dalam kehidupan. Krisis ekonomi ini pun hasil kegagalan ideologi ciptaan manusia. Sama ada komunisme, sosialisme yang mengharamkan judi, yang mengharamkan riba, yang mengharamkan keuntungan yang berpatutan, yang mengharamkan agama. Komunis. Liberal kapitalisme pula menghalalkan riba, menghalalkan keuntungan yang tidak berpatutan, menghalalkan semua, walaupun ada aspek agama. Aspek agama tidak berkuasa dalam urusan kehidupan. Apa yang menarik? Krisis ekonomi yang berlaku antara sebabnya riba yang diharamkan oleh Islam. Kalau kita buka Quran, walaupun Islam menganggap riba interest, keuntungan yang wajib diberi, sama ada rugi ataupun tidak, Islam menganggap ini dosa yang paling besar. Dosa-dosa besar yang lain dalam Islam ada hukum jinayah, hukum kisah dan hudud yang hebat diperkatakan. Hukumannya menggerunkan, menakutkan. Tetapi dalam bab riba, kesalahan ekonomi, tidak ada undang-undang yang menghukum. Yang ada ialah firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah, takutlah, patuhlah kepada Allah, dan tinggallah sakti baqi berriba. Jika sekiranya kamu degil, bermakna kamu mengizinkan Allah dan Rasul mengisytiharkan perang terhadap kamu. Di mana krisis ekonomi antara puncanya ialah riba, monopoli, perniagaan di atas angin, yang tidak ada benda, tak ada aset. Mereka cetok dolar.
Sandaran dia ada tak ada pun tak tahu. Wallahu a'lam. Ini krisis ekonomi yang berlaku dalam dunia kerana melakukan perkara yang diharamkan oleh Islam 1400 tahun yang lalu. Kalau kita lihat di negara kita Malaysia sendiri, kita lihat di mana saja ada bank Bumiputera, di situ ada pejabat UMNO. Kenapa? Kerana Bumiputera bagi pinjam kepada pemimpin UMNO. Pinjaman ada riba, ada interest, tak boleh bayar. Bank pun mampus, UMNO pun tak mampus. Ini dia. Amaran sudah diberi daripada awal. Dengan sebab itu, PAS mengemukakan penyelesaian alternatif, iaitu Islam sebagai penyelesaian terhadap masalah manusia. Bagi perkara yang dinamakan agama, orang Islam beribadat cara Islam. Dalam perkara politik, dalam perkara ekonomi dan perkara yang lain, Islam bersikap terbuka, mengizinkan masyarakat berbagai kaum dan agama dalam masyarakat yang wujud dalam sebuah negara. Ini satu pendekatan yang kita cuba nak melaksanakan. Hari ini alhamdulillah kita mendapat sambutan yang baik di Malaysia melalui kerajaan negeri yang kita perintah di bawah bidang kuasa yang terhad, di mana kerajaan state kuasanya terhad, kuasa tanah, kuasa agama, kuasa adat istiadat Melayu, kuasa majlis perbandaran. Kuasa yang terhad ini kita cuba tunjukkan keadilan Islam kepada masyarakat majmuk. Hasilnya, orang-orang yang bukan Islam di negeri yang kita perintah mula menyokong kita. Bahkan banyak negeri-negeri kalangan bukan Islam nak sokong PAS, dan mereka nak masuk PAS. Maka kita tubuh kelab penyokong PAS sebagai satu cara untuk kita masukkan mereka dan libatkan mereka dalam arena politik. Ini satu pendekatan yang cuba kita laksanakan. 2 hari yang lepas, saya dikunjungi oleh Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri Singapura. Saya pun rasa heran kerana sebelum ini Lee Kuan Yew banyak attack saya, attack PAS. Tiba-tiba dia minta nak jumpa dan beri satu masa jumpa dengan beliau. Antara yang disoal ialah apakah polisi PAS dalam hubungan negara serantau, dalam menyelesaikan beberapa masalah, soalan yang timbulkan. Dan saya jelaslah sebagaimana yang saya jelaskan dalam ucapan saya tadi. Saya itulah sebagai pendahuluan kepada perjumpaan kita pada petang ini. Oleh kerana pengurusi memaklumkan banyak soalan-soalan, ada yang mungkin saya boleh jawab, saya jawab. Yang tak boleh jawab, tak boleh merah, tak jawablah. Sekian, terima kasih.